Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti yang dijanjikan, pada hari ini saya akan berkongsi dengan asatizah sekalian untuk cara kita nak buat borang. Kita nak buat borang tasmik. Hari ini kita nak belajar cara macam mana kita nak bina, kita nak buat borang tasmik. Amat mudah sekali ya. Cukup mudah. Asatizah boleh ikut turutan cara yang saya buat ini. Kalau sekiranya ada sebarang kemusykilan, asatizah boleh tanyalah saya, boleh WhatsApp saya. Baik, pertama sekali masuk di Google, masuk di Google Chrome. Kemudian apa yang perlu asatizah buat ialah pertama sekali ialah masuk portal dulu. Masuk portal, saya suka masuk portal dulu supaya email delima kita aktif lah. Masuk delima dulu seperti biasa, log keluar, kemudian log masuk. Log keluar terlebih dahulu, kemudian log masuk. Yang ni boleh pakai. Masuk, okey, kita ambil kita punya email kita, ID kita, kemudian tekan macam password ni, tekan teruslah kena masuk password, kemudian tekan next. Baik, kalau tak nak guna ID delima boleh tak? Okey, boleh, tak ada masalah. Kalau kita ada email lain, email Gmail yang lain, kalau asatizah ada Gmail yang lain, boleh menggunakan email yang lain lah, tak ada masalah. Macam saya suka guna ID delima lah, supaya sentiasa ID delima kita sentiasa aktif. Baik, kemudian ambil guru. Selesai ambil guru, okey, atas ni asatizah tengok ada menu guru, profil delima, aplikasi, email, kalender, meja bantu, log keluar. Di aplikasi ni ambil di Google. Ini terlebih dahulu ambil di Google. Kemudian ambil di the drive. Kemudian apa dia? Ambil drive. Ini mula-mula langkah yang pertama, ambil drive. Baik, kalau cikgu-cikgu, kalau asatizah nak terus buka di di drive terus pun tak apa, tak ada masalah. Contohnya macam ni. Ni nak ambil drive terus pun boleh. Contoh lagi sekali saya tunjuk. Okey, selepas buka apa semua, tekan ni, tekan petak ni, drive terus pun tak ada masalah. Tekan drive terus pun tak ada jadi masalah lah. Nak terus direct terus. Macam saya ni, saya pergi step by step lah. Okey, kemudian selepas selesai di sini, apa yang perlu asatizah buat ialah kena buat folder. Macam mana nak buat folder? Tekan saja new folder. Lagi sekali saya tunjuk, tekan new, ada new, ambil folder. Okey, folder. Okey, saya letak di sini borang tasmik ni. Ini cubaan saya saja. Saya dah buat dah tasmik tu, tapi nak tunjuk pada asatizah, ni saya buat contohnya. Kita buat folder borang tasmik. Okey, kenapa kita buat folder? Apa tujuan kita buat folder? Supaya kita punya file tersusun. Kita punya file tersusun. Kalau macam saya ni, saya buat satu lagi folder. Tengok ni tugasan semasa PKP. Dalam ni ada borang tasmik saya buat. Saya buat supaya ianya tersusun. Ni borang tasmik yang saya buat, yang saya selesai buat lah. Jadi kalau macam asatizah yang nak supaya borang tu tidak terabur, kalau tak jadi borang tu jadi barang-barang tu tak tersimpan lah, macam ni tengok tak tersimpan. Jadi lebih baik asatizah buat folder macam saya ni, supaya borang-borang kita tadi kita buat ke, kita hantar tugasan kepada pelajar kita, dia lebih tersusun lah. Lebih tersusun. Baik, kemudian kita tekan borang tasmik ni tadi. Okey, dalam ni kosong lagi lah, sebab kita tak buat apa-apa lagi, kosong. Jadi apa langkah yang seterusnya kita kena buat ialah, satu lagi, kenapa kita buat dalam folder? Supaya rekod nanti senang kita nak cari.
Apabila kita dah buat borang, feedback daripada pelajar kita akan sampai kepada kita. Kalau sekiranya kita tak letak dalam borang, dia akan terabur, kita tak tahu duduk kat mana. Feedback daripada pelajar tu. Data tu kita dalam Excel tu nanti kita tak tahu data tu duduk kat mana. Boleh, tak ada masalah, tapi kita akan mencarilah, mencari terlebih dahulu. Jadi cara yang mudah ialah kita buat dalam satu folder. Satu folder, kemudian ambil new, satu lagi sekali kita ambil di Google Form. Ambil di Google Form. Kemudian apa yang perlu kita buat? Selesai ambil di Google Form, kita tukar dulu tajuk ni. Okey, kita letaklah borang, contohlah ni. Kita buat borang tasmik tahun 4. Contoh tahun 4. 4 apa? 4 Abu Bakar. Okey, 4 Abu Bakar. Kemudian sini kita tekan, okey, dah keluar tajuk dia. Kemudian apa yang perlu kita buat ialah sini arahanlah, kita cakap murid perlu membuat pengisian borang ini setelah membaca Al-Quran dan atau Iqra. Okey, ini sebagai contoh. Ini terpulang pada Asatizah nak tulis apa. Baik. Pertama sekali kita letak nama. Nama kita letak, kita tukar, kita buat drop down. Okey, yang ni Asatizah copy je mana-mana nama pelajar yang kita dah ada siap lah nama pelajar. Kita cari, kita simpan mana nama pelajar tadi. Ataupun kita ambil dalam data murid ke, kita ambil data murid dalam EPDM, kita copy. Contohlah saya ambil dalam EPDM ni, mungkin Asatizah tak nampak lah, cuma saya ambil contoh ni, saya copy, kemudian saya masukkan di sini. Tengok, yang ini nama pelajar, dah direct dah masuk. Nama tadi ambil drop down. Kemudian selesai di sini, apa yang Asatizah perlu buat ialah tekan ni required. Tekan yang ni, tujuannya apa? Nak supaya bila kita tak tekan ni, Asatizah pelajar ni tak isi nama pun tak apa. Tapi kalau bila kita buat ni, maka wajiblah pelajar tadi isi. Kemudian tekan tambah lagi. Apa yang perlu buat ialah nama guru. Nama guru yang mengajar tasmik. Nama guru yang mengajar, tak kisahlah, guru yang mengajar tasmik. Okey, siapa dia? Kita letaklah apa nama ni. Kita buat checkbox lah. Pelajar pilih-pilih. Ustaz Khairi ke, siapa lagi, Ustazah Radiah ke, siapa lagi, ikutlah terpulang. Ini kemudian tekan record. Kita tambah lagi siapa, selepas guru yang mengajar, borang yang seterusnya apa, saya pun lupa, sekejap saya rujuk sekejap. Okey, lepas nama guru, tarikh bacaan. Okey, kemudian kita masukkan tarikh bacaan. Okey, masukkan tarikh bacaan, kemudian tekan wajib kena masukkan. Kemudian kita ambil apa pula? Kita masukkan tarikh bacaan, kategori bacaan. Okey, kategori bacaan. Okey, bacaan kategori ni kita buat pilihan juga checkbox Al-Quran
ataupun Iqra, Al-Quran atau Iqra. Kemudian tekan, wajib kena tekan ni required. Kemudian yang terakhir ialah muka surat, muka surat yang terakhir, muka surat, muka surat apa. Okey, yang ni kita boleh letak short answer ataupun paragraf. Pada paragraf ni panjang lah, kita ambil short answer lah, muka surat berapa. Dia kategori dia pilih Al-Quran atau Iqra, kemudian dia pilih pula kalau dia baca Al-Quran muka surat berapa dia baca. Kemudian tekan inilah. Okey, selesai. Kalau kita nak suruh cantik, kita boleh tambah lah. Kita boleh tambah choose image, ataupun terpulang lah. Kita nak ambil gambar kat sini ke, kita nak upload gambar ke, gambar lain, tak ada masalah. Kita nak suruh dia punya gambaran paparan depan ni cantik. Itu terpulang pada kita lah. Terpulang kepada asatizah lah. Kemudian apa yang terakhir yang perlu kita buat ialah kita perlu setting. Ini yang penting. Ini yang penting. Saya ulang lagi sekali. Setting ini penting. Pertama sekali apa yang perlu kita setting ialah kita kena tekan ini. Kita kena untick. Yang education ni kita kena ingat kena untick. Tak boleh. Kalau kita tick kat sini, maka ID dia 5 sahaja yang boleh masuk. Jadi kita kena untick. Kemudian yang lain tak ada masalah. Yang lain ni tak ada masalah. Kemudian kita save. Selesai kita save, barulah kita send kepada pelajar kita. Macam mana kita nak send? Okey, kita ambil ni, kita ambil tekan send sekali, tekan tanda button send. Kita ambil link. Tekan link ni, kita shorter, kita pendekkan punya link. Ni, kita copy. Kemudian kita bagilah kepada pelajar kita. Sebelum kita nak bagi pelajar kita view dulu lah, kita tengok dulu. Borang kita ni betul tak betul, check apa semua, okey tak okey. Lagi sekali ni tekan view, ni tekan view. Ni saya tekan ni, okey ni. Ambil ni tekan preview. Preview ni kita nak tengok semula lah yang kita buat ni betul ataupun tidak lah. Kalau takut kod ada yang tersalah kita buat, kita boleh check lah. Kita tengok, kita boleh try, tengok, kita boleh submit. Masuk tak masuk data tadi. Okey, contohlah saya buat ni. Contohnya kita ambil contoh satu contoh Haris. Dia baca dengan Ustaz Khairil. Tarikh dia baca ni contohlah, ni contoh 26 hari bulan. Dia baca Iqra muka surat 20. Kemudian dia submit. Okey. Okey, dia bila selesai dia submit. Bila dia submit, okey, kemudian kita boleh check lah dalam borang ni. Dia akan keluar kat sini lah. Kita punya paparan data tu nanti. Ataupun kita boleh tengok kat sini. Jadi macam mana nak suruh keluar kat sini paparan tu nanti, dari data ni keluar kat sini, macam mana kita nak buat ialah kita tengok respon tadi seorang. Bila kita buat persinggahan, so ada respon seorang. Kemudian apa yang perlu kita buat ialah kita tekan kita tekan ni gambar create spreadsheet. Nampak tak ni? Create spreadsheet tekan ni, nampak kecil yang hijau yang atas ni, tekan. Kemudian kita pun tekan create. Tekan create. Okey. Okey, maka keluarlah data. Tengok tarikh dia dah keluar dah, tarikh 26/92, pukul, masa, apa nama ni, nama siapa guru yang mengajar, tarikh dia, bacaan dia, apa nama ni, kategori bacaan dia, muka surat berapa. Jadi borang ni nanti Asatizah, borang ni nanti jangan kita buat panjang-panjang. Jangan buat kita banyak-banyak muka surat, apa nama ni, kita letak nombor IC, kita minta nombor IC apa semua, tak payah. Jangan pula kita letak nak minta nama, nombor IC, sekolah kat mana, tak payah. Dia jadi menyukarkan kepada pelajar-pelajar kita nak masukkan, nak isi borang. Kita hanya buat sikit-sikit saja. Kerana apa? Kita hanya nak dapatkan data
tarikh bacaan dia, apa yang dia baca, muka surat apa-apa. Itu je yang penting. Apa tu nama. Kalau kita tak letak nama ni, kita tak tahulah pelajar tu baca apa nama ni. Bila dia isi nanti kita tak tahu pelajar mana yang baca pula, yang isi pula. Jadi kita letak nama. Itu kita buat ringkas-ringkas saja. Supaya kita nak memudahkan pelajar kita buat pengisian. Okey. Saya harap Asatizah faham lah. Jadi borang ni nanti bila kita tutup, dia duduk kat mana? Dia duduk kat sini. Nampak tak? Kalau kita tak buat folder, dia duduk dalam ni. Dia duduk kat sini. Dia duduk kat sini. Jadi jenuh kita nak cari, tak jumpa lah, susah nak cari. Jadi bila kita buat macam ni, dia duduk sebelah dia. Kan senang kita nak cari duduk di mana apa nama rekod tu tadi. Okey, itu saja perkongsian saya pada hari ini. Mudah-mudahan Asatizah faham dan boleh dijadikan sebagai rujukan, insya-Allah. Terima kasih, mudah-mudahan perkongsian ini boleh bagi manfaat kepada asatizah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.